Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sahabat mancing, sahabat-sahabat yang baru nak mengenali dunia memancing. Kita bersambung lagi dalam IR Layaran 85 Channel. Kali ini kita sambung lagi berkenaan spesifikasi peralatan memancing bagi teknik-teknik yang belum lagi saya huraikan pada sebelum ini. Hingga sebelum ini saya dah kongsikan daripada teknik peralatan yang perlu ada untuk teknik tahan taut, teknik bottom dan juga teknik casting kan. Okey, untuk konten kali ini saya pergi lagi kepada teknik-teknik lain. Yang seterusnya adalah fly fishing. Okey. Untuk teknik fly fishing ni, kaedah ini agak barulah sebenarnya di dalam negara kita. Baru pun tak baru jugalah, dah ramai penggiat-penggiat, penggemar-penggemar teknik ini. Kaedahnya seakan-akan casting, yang cast dan retrieve, cuma kaedahnya berbeza sedikit. Casting dia dibuat secara berulang-ulang macam tu. Tali akan melentuk, meliuk lentuk hingga semakin jauh hingga sampai kepada destinasi sasaran. Okey. So untuk fly fishing ini peralatannya amatlah special equipment yang tak boleh kita kombinasikan dengan teknik-teknik lain, sebab dia memang ada rod khas fly fishing, dia ada reel khas fly fishing, dia ada tali line dia yang khas. Tali ni sebenarnya yang amat penting dalam fly fishing, dan dia ada umpan khas fly fishing yang kesemua empat benda ini tidak boleh digunakan secara umumnya lah. Sebenarnya umpan fly tu kita boleh juga padankan dengan teknik casting. Kita panggil spin fly. Kita panggil spin fly. Sebenarnya kita adaptasi daripada fly fishing kepada casting. Secara ringkasnya, balingan dibuat secara berulang-ulang sehingga sampai. Tali adalah memainkan peranan penting untuk menjadikan membaling umpan fly itu, sebab umpan fly itu teramatlah kecil dan teramatlah ringan. Tak mungkin kita akan boleh baling umpan itu dengan tali yang biasa. Dan umpan itu biasanya dibuat berbentuk seperti serangga-serangga terbang, macam lalat, lebah ke, macam itulah. Dibuat dengan menggunakan bulu-bulu macam tu je, teramat ringan, tak sampai pun 1 gram dia punya berat dia. Jadi kita seterusnya pergi kepada teknik jigging. Jigging ini menggunakan, sebenarnya rod dia adalah sedikit perlainan, di mana pangkal dia tu daripada reel hingga panjang, sebab teknik jigging biasanya kita akan kepit dia di bawah ketiak ni, dan untuk kita jigging. So mesin berada di depan dan hujung tu perlu kita kepit, dan rod tu perlu sedikit panjang berbanding dengan casting yang kita main di pergelangan tangan sahajalah. Okey. Jadi rod dia sedikit berbeza. Teknik jigging ini saya boleh pergi detailkan. Kita boleh guna daripada light, medium hingga kepada heavy lah. Dan tidak terlalu heavy, sebab jigging ini juga permainan yang meletihkan, memenatkan. Jika equipment kita itu berat, kita tak boleh laksanakan dia tu sepanjang hari ataupun sepanjang sesi pemancingan lah. Dari segi size reel, saya kira size reel untuk jigging adalah di antara size 2,500 hingga kepada 5,000. Besar lagi daripada itu, dia telah memenatkanlah, dia terlampau berat dan memenatkanlah. Teknik jigging ini terbagi kepada 2 jenis, iaitu slow jigging dan fast jigging. Yang membezakannya adalah dari segi permainannya dan juga umpannya. Untuk slow jigging, kita menggunakan umpan-umpan yang bergerak, jatuhan dia secara liuk lentuk macam tu. Untuk fast jigging, kita nak umpan kita jatuh laju untuk kita tarik dia secara laju juga ke atas. Jadi umpan jigging itu, jig tu
memberi ada perbezaan lah dari segi slow jigging dan fast jigging. Popping, popping ini saya definisikan sebagai popping di laut lah, di mana rodnya juga adalah sedikit special lah, sebab kita nak baling dia. Kita nak baling umpan itu jauh, dan biasanya ikan target untuk popping ini predatornya adalah bersaiz besar, dan kita nak rod kita mampu menahan ikan-ikan yang bakal kita dapat nantilah. So untuk rod kita mungkin ada dari saiz medium hingga kepada heavy lah mungkin. Dan saiz reel juga sedikit besar lah, dari 4,000 hingga kepada 8,000, mungkin hingga kepada 10,000, sebab kita nak kumpulkan tali yang banyak, disebabkan predator yang kita dapat nanti itu mungkin besar dan tak nak tali kita habis. Kita menggunakan spool yang besar untuk simpan tali yang banyak. Umpan di depan tu sememangnya adalah popper lah. Okay, popper. Lebih kurang juga dengan teknik casting tadi, baling dan karau lah sebenarnya. Okey, untuk trolling saya boleh katakan tiada spesifikasi khas lah sebenarnya untuk pemancingan teknik trolling ini, selagi mana peralatan tuan-tuan mampu untuk menahan lure tu yang ditarik dalam kelajuan yang saya kira tidaklah berapa laju. Biasa saya buat tarikan semasa trolling adalah sekitar 11 hingga 15 km sejam. Kelajuan boat saya anggarkan dalam 11 hingga ke 15 km sejam. Slow sangat, dia tidak menarik minat predator tadi. Laju sangat, mungkin dia akan menjadi daya tu terlalu tinggi dan boleh mematahkan rod. Dan juga dalam kelajuan yang laju sangat juga ikan tadi pun tak sampai kejar lah. Teknik seterusnya adalah sabiki dan Apollo. Kalau dari segi size rod, daripada medium hingga kepada heavy sajalah. Itu pun bergantung kepada kedalaman dan arus. Pada kedalaman laut pertengahan yang saya kongsikan sebelum ini, saya hanya menggunakan spesifikasi rod dari size medium sahaja. Untuk bila ke laut dalam, sampai kepada unjam laut dan pelantar minyak, kalau nak main Apollo, kita kena gunakan set heavy, sebab batu ladung yang kita gunakan tadi dah besar. Batu ladung untuk bila dekat laut dalam, sebab kedalaman air itu teramat dalam dan kederasan arusnya deras. Jadi kita memerlukan batu ladung yang besar. Jadi untuk menahan band rod kita tu, kita memerlukan dari saiz yang heavy lah. Okey, dari segi perambut pula, perambut mata kail Apollo ini terdapat banyak mata yang dilengkapi dengan bulu ataupun flasher yang dibuat bagi menyerupai seperti plankton, seperti udang yang akan menarik minat ikan-ikan kecil lah. Okey, dari segi batu ladung pula, kita ada jenis lonjong dan juga jenis jantung. Itu yang kerap digunakan oleh kaki pancing untuk teknik Apollo lah. Batu-batu ladung jenis lain tidaklah sesuai, tidak sesuai sangat. Secara rumusan lah daripada part 1 dan part 2 untuk spesifikasi memancing ni, sebenarnya setiap pancingan adalah memerlukan peralatan dan juga saiz yang berbeza, ataupun kita panggil peralatan yang seimbang. Kenapa dia perlu seimbang? Ialah tidak lain tidak bukan untuk maksimiskan kenikmatan memancing itu sendirilah. Okey, teknik pancingan yang kita guna sebenarnya dalam banyak-banyak teknik pancingan itu hanya satu ataupun dua lah taut dengan bottom saja yang kita menggunakan umpan betul. Yang lain tu kebanyakannya kita pakai umpan tiruan. Jadi saya perlu kongsikan dekat sini. Teknik yang menggunakan umpan tiruan ini sebenarnya chances rate untuk dapat ikan itu adalah rendah. Sebenarnya adalah rendah berbanding dengan teknik pancingan yang menggunakan umpan betul. Tapi kenapa masih ramai yang mengamalkan teknik pancingan menggunakan artificial lure ni? Kenapa? Kita akan hurai lagi pada segmen-segmen akan datang lah. Okey,
Ataupun banyak juga yang yang bertanyakan boleh ke tidak kita menggunakan peralatan lain, peralatan yang berlainan di lokasi, di teknik pemancingan yang lain. Kita akan bincangkan juga topik itu nanti, dan saya akan di segmen akan datang saya akan bagi satu tips sepanjang pengalaman saya. Apakah set pancing pertama, set pancing untuk beginner pertama yang boleh anda dapatkan. Okey, sehingga berjumpa lagi, saya ucapkan selamat mancing. Semoga ilmu-ilmu yang dikongsikan ini boleh memberi manfaat kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat mancing dan sahabat-sahabat yang baru nak mengenali dunia mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.